أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Dan sekarang kita berada pada kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, iaitu muka surat 5. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Dua kitab pertama baru nak masuk kitab yang pertama, sebab dalam ini dia ada 3 kitab. Dalam kitab dalam Penawar Bagi Hati ni dia ada 3 kitab. Kitab pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Yang kedua pada menyatakan qalbun, hati, artinya jantung, qalbun. Dan kitab yang ketiga pada menyatakan perangai yang terpuji. Jadi nak terai dulu anggota zahir dulu, anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7 anggota zahir. Baik. Ada padanya pada kitab yang pertama ni 7 fasal. Ada pada kitab yang pertama ni ada 7 fasal. Tu. Dia pecah pada 7. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Dia mulakan dengan bahaskan berkaitan dengan mata. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa dia start dia bahas dengan mata? 7 anggota ni dia ada mata, mata. Lepas tu mulut, telinga, kemudian perut, kemudian kemaluan, tangan, kaki. Apa dia tak start dengan benda lain dulu? Tak start dengan mulut dulu ke? Tak start dengan telinga dulu ke? Tak, dia start dengan mata dulu. Sebab apa? Sebab mata ni antara sumber, antara medium yang paling cepat nak buat dosa dengan mata. Dan mata ni, orang buat dosa dengan mata ni kadang-kadang orang tak perasan. Kalau mulut, buat dosa dengan mulut, orang lain dengar. Duk ngata orang, duk keji orang, duk fitnah orang, duk apa pelaga orang dan sebagainya, orang lain dengar, orang lain boleh detect. Tapi kalau dengan mata ni, buat dosa dengan mata ni boleh buat secara sembunyi-sembunyi, orang tak perasan. Duk perhati sembah, pergi sembah misalnya tak, duk perhati kau retin tu, buat apa tu? Tak ada, tengok kebesaran Allah. Padahal duk tengok retin lalu-lalu misalnya tak, duk cuci mata. Jadi dia boleh menipu. Ataupun jenis best sungguh lagi, dia beli spek mata hitam tu. Jenis kalau orang tengok dia nampak cepat cermin, jadi orang tak nampak mata dia tengok mana. Dia duk pakar tu, duduk perhati orang lalu-lalu, duduk perhati macam-macam tu. Orang duduk amat kau, dia duduk berzikir, tangan bergeser deh. Awak boleh buat kejahatan dengan mata dalam keadaan orang tak tahu maksiat yang kita lakukan. Kalau maksiat dengan tangan contoh, kita tahu orang tahu kejahatan kita tu. Dengan kaki kau, kita melangkah pergi tempat-tempat yang tak comel, orang nampak, oh kawan ni duduk situ, kita pergi dengan kaki.
Tapi dengan mata ni Allah boleh susu. Sebab tu dia tekan fasal yang pertama ni pada menyatakan mata. Jadi dalam fasal ni dia ketera dulu gapo dia tujuan diciptakan mata kita ni. Fungsi mata kita ni untuk gapo. Kemudian buat mari pula ayat Quran. Dia mari pula apakah dosa-dosa maksiat yang terlibat dengan mata, dia bagaimana nak mengatasi, nak jaga mata kita ni supaya tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kena jaga molek ni, nikmat mata nikmat yang maha, nikmat yang sangat-sangat maha. Sehingga kalau orang rabung pun dia buat dia beki mata dia. Orang rabung tak nampak jauh. Biasa pakai spek tak? Kalau tak pakai spek pun dia ada panggil rawatan. Dia panggil laser, rawatan laser. Laser tu dia rawat mata kita jadi menyebabkan kita ni jelas semula. Asal rabung jadi clear semula. Hamba dulu pun asal rabung saat dekat tenis tu pakai spek. Akhir tahun dekat tenis tu pakai spek. Pergi Mesir 2-3 tahun ada rawatan lasik. Dia buat lasik. Laser lah maksudnya. Jadi buat rawatan alhamdulillah. Tak pakai spek dulu ni. Ada saing buat sekalian kita tu pakai spek mula dia. Sebab dia tak jaga ni. Dia berhibaca tengah malam. Gelap, cahaya banyak masuk dalam mata. Jadi pakai spek semula, dia rabung semula. Ayatnya mata ni sangat-sangat berharga bagi kita ni. Kalau rabung sikit nak buat kereta tak boleh. Nak buat kereta tak boleh. Nak tengok signboard tak nampak dah. Sebab kita tak nampak. Lepas itulah ada alat bantu untuk melihat adanya spek, adanya rawatan-rawatan. Sebab betapa berharganya mata pada kita ni. Baik, fasal yang pertama pada menyatakan mata. Qala Syekhul Musannif, ketahui olehmu, i'lam, ketahui olehmu bahawasanya nya sini nya sya'an. Bila mana kita baca kitab Jawi kan jumpa banyak nya ni. Dia ada nya dhamir, nya yang mana dia kembali kepada sesuatu. Dhamir yang kembali kepada sesuatu. Ya ada nya yang tidak kembali kepada sesuatu. Ni. Orang panggil nya kote. Nya kosong. Dhamir apa kalau dalam bahasa Arab dia panggil dhamir hal wa sya'nu. Al-hal wa sya'nu. Dhamir sya'an dia panggil al-hal wa sya'nu. Jadi bahawasanya nya tu tidak kembali kepada mana-mana. Tu. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia mata. Tu cara kita baca kitab Jawi ni. Setiap dhamir tu kalau boleh kita nak rujuk kepada pemilik dia. Menjadikan dia. Gapo dia sini ni? Apa sebut menjadikan dia mata. Maksudnya dia tu kembali kepada mata. Tu cara kita baca kitab Jawi. Supaya nanti kalau kita baca kitab Jawi orang lain kita boleh faham dah. Kalau kita faham kaedah buat apa dia sebut-sebut ni dah. Kita baca kitab Jawi orang lain, kita boleh faham dah. Dia ni kembali kepada gapo? Nya kembali kepada mana? Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan mata. Menjadi akan dia akan mata oleh Allah Ta'ala, oleh Allah. Allah menjadikan mata tu bagi engkau kerana beberapa faedah. Dia kata Allah Ta'ala buat mata bagi kita ni. Kita ni ada mata, boleh tengok, boleh melihat. Ada beberapa faedah. Dia ada faedah. Bukan kata sia-sia Allah Ta'ala buat. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan ini sia-sia. Tidak. Allah Ta'ala buat tu ada tujuan dia. Ada faedah dia. Faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Faedah daripada jenis akhirat dan daripada jenis dunia. Dia letak akhirat dulu bangsa akhirat dan bangsa dunia. Faedah akhirat dan juga faedah dunia. Sebab akhirat itulah buat utama sekali. Tujuan utamanya untuk akhirat. Dunia tu ada juga faedah mata. Bawa kereta misalnya.
Nah, biar boleh nak tengok molek. Kalau rabung ataupun kalau kita ni apa ni, tak ada mata, tak ada penglihatan, masuk gaung. Nah, dah tengah bawa tiba-tiba hilang penglihatan. Tepuh kereta orang, masuk dalam gaung. Buka-buka mata, alam lain dah. Mati dah. Tu. Jadi ada bangsa dunia ni. Dia paling penting sekali adalah faedah yang bangsa akhirat. Faedah jenis akhirat. Tu. Maka setengah yakni sebahagian. Setengah yakni sebahagian daripada segala faedahnya faedah mata. Daripada segala faedahnya faedah mata yang bangsa akhirat, faedah mata yang jenis akhirat. Apa dia? Memandang kepada langit. Tengok langit. Bapa nak tengok langit. Dia tahu ayat lagi tujuan tak? Memandang kepada langit, tengok langit. Dan matahari. Tengok ke matahari, tapi tengok matahari ni tak boleh tengok direct lah, tengok direct sakit mata. Tengok kepada kejadian matahari. Tengok kepada kejadian langit. Dan bulan dan bintang, tengok bulan, tengok bintang dan lainnya. Dan lain daripada yang tersebut al-mazkur. Tengok kebesaran Allah. Betul dalam Quran Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Nampak? Allah Ta'ala suruh perhati tengok, perhati tilik. Bukan suruh tengok unta, tengok begitu je. Unta gini ada bonggok atau belakang tak. Kaifa khuliqat. Bagaimanakah unta ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita pun tengok unta, unta gini. Bukan waktu maksudnya. Maksudnya di sebalik kita melihatnya, kita nampak kebesaran Allah. Bila mana kita tengok unta, kita nampak kebesaran Allah. Mana? Tengok unta kan? Unta ni dia berada di tempat yang panah, di padang pasir. Unta ni dia boleh survive di padang pasir. Dia boleh mengharungi panas dalam tempoh waktu yang lama sebab sistem tubuh dia ni dia boleh menyimpan air. Dalam bonggo dia tu boleh simpan makanan, boleh simpan air. Nampak? Dalam bonggo dia tu. Jadi bila mana dia duduk di padang pasir walaupun tak minum air lama, maka air yang dalam bonggo dia tu akan menyerap ke dalam tubuh-tubuh dia. Menyebabkan dia ni boleh survive lama di padang pasir. Berbanding dengan kita manusia ni, kalau tak cedek air dalam bekas kat, tak simpan air naiknya bagaimana Allah Ta'ala cipta unta begitu hebat. Kalau di padang pasir dia ada pokok kaktus. Kaktus ni tumbuhan yang hanya memerlukan air yang sedikit. Dia boleh menyimpan air dalam tempoh yang lama. Tu kaktus. Di padang pasir sesuai lah kehidupan jenis gitu. Nampak? Jadi pada setiap kejadian alam, setiap apa yang Allah Ta'ala buat, maka kita kena tengok ianya sebagai satu kebesaran Allah. Tengok langit, Allahu Akbar, nampak kehebatan Allah. Bagaimana langit boleh berdiri tanpa tiang? Kalau kita mikir gitu, mari lalu hebatnya Allah Ta'ala. Kita nak buat tisu tergantung pun tak boleh. Tisu paling ringan sekali tu. Kapas. Nak buat biar tergantung, tak jatuh bawah, tak jadi. Tapi langit masya-Allah, Allah Taala dirikan langit tanpa tiang. Bangunan-bangunan semua ada tiang belakang. Kalau tak ada tiang tak jadi, tak naik dulu lagi. Tu masya-Allah. Jadi tengok langit nampak kebesaran Allah. Jadi tengok dengan mata kita. Tu kegunaan mata tu. Tengok kepada kebesaran Allah. Jadi tengok kepada langit, tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang supaya sini taklil. Illah. Dia nak illah, dia nak mari sebab. Apa kena tengok tu? Supaya berdalil engkau dengan dia, dengan memandang tu atas ada Allah Ta'ala.
supaya dengan kita melihat langit, lihat bumi, kita lihat matahari, lihat bulan, bintang dan sebagainya, kita boleh berdalil bahawasanya itulah dalil adanya Allah. Macam mana langit yang begitu hebat, kita tengok hebatnya penciptaan langit, tiba-tiba jadi dengan sendiri, mustahil. Tengok matahari, hebatnya matahari memberikan sinar kepada kita semua pada siang hari, cerah, tak payah pakai lampu. Dia tak payah bayar bil elektrik lagi hutang. Malam pakai lampu, dia kena bayar bil elektrik. Tapi dengan matahari tak payah bayar dan sebagainya, automatik Allah Taala bagi. Bahkan manfaat-manfaat yang lain banyak kita dapat melalui cahaya matahari itu sendiri. Tumbuhan dia nak ke cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis, misalnya kan. Dia nak biar dia membesar, dia perlukan cahaya dan sebagainya. Jadi di sebalik kehebatan penciptaan matahari itu, siapa je buat matahari? Jadi dengan adanya matahari, itulah dalil menunjukkan adanya Allah yang membuat ataupun yang menciptakan segala di atas muka bumi ni. Biar kita boleh berdalil di atas ada Allah Ta'ala, dan atas keesaannya dan atas kuasanya, kuasa Allah. Dan biar nampak adanya Allah, esanya Allah dan kuasanya Allah, mampu melakukan ataupun mampu buat matahari dan sebagainya. Makhluk ni sendirilah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana gitu kita tahu, mata kita ni bukan Allah Ta'ala buat sia-sia. Mata kita ni Allah Ta'ala buat suruh tengok kebesaran Allah. Biar kita gunakan mata kita ni, biar tengok kebesaran Allah, lalu iman masuk ke dalam hati kita. Bertambah-tambah iman masuk dalam hati kita disebabkan oleh kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, iaitu nikmat mata, nikmat melihat. Dan setengah daripada faedah yang bangsa akhirat ni, setengah daripada faedah yang bangsa akhirat melihat akan Quran. Tengok Quran, boleh tengok Quran, boleh baca Quran dengan mata lah. Kalau mata kita tak nampak, nak baca ke mana Quran? Tak, kena baca daripada ingatan kita lah, buat kita ngapa. Kalau kita belajar Braille, boleh baca Quran Braille. Tak? Tu. Jadi antara faedah mata boleh melihat kepada Al-Quran dan melihat akan jalan kepada masjid. Nak mari masjid guna mata. Jangan tak pada lutut mata. Kita guna mata, tengok jalan mana sesuai, jalan mana yang selamat. Jalan kalau ada lubang kita boleh elok dalam perjalanan nak mari tu tak. Kalau tak pakai mata kat pakai masuk dalam lubang tu ya. Tapi Allah tak ada bagi mata, alhamdulillah. Boleh elok lubang, boleh cari jalan yang selamat, jalan yang baik untuk kita sampai kepada masjid, untuk kita buat ibadat kepada Allah. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Kita berjalan nak pergi ke tempat menuntut ilmu, kita guna mata. Perhati molek nak letak jalan, perhati kiri kanan. Tu faedah mata tu. Faedah mata yang bangsa akhirat. Dia banyak lagi lah. Banyak lagi. Kita boleh gunakan mata untuk baca buku tu sendiri tak. Baca buku. Untuk kita melihat kebesaran Allah. Untuk kita gunakan mata kita ni untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Tengok muka orang, misal tak. Perhati. Kawan ni. Boleh dapat ukhuwah dengan mata. Cek dengan mata kita. Kita gunakan mata tu untuk rapatkan ukhuwah antara kita. Situ. Dan setengah daripada faedah mata yang bangsa dunia. Faedah mata yang bangsa di dunia, yang jenis dunia, melihat perusahaan engkau. Melihat perusahaan engkau. Perusahaan ni maksudnya perniagaan.
Kalau kita jenis nego, jual, tengok barang, cek stok, bila stok, kita guna mata tu. Bila tak cukup stok ni, stok mari, tak berapa molek ni, minta tukar. Kita guna mata untuk buat kerja kita. Kalau kita kerja di pejabat misalnya tak, nak baca surat, nak cek surat, nak cek format surat, nak atas surat kau kahwin ni dan sebagainya, guna mata belaka tu. Jadi manfaat mata dari sudut dunia. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dengan mata juga boleh melepaskan kita daripada segala yang menyakiti kita. Duduk tengah berjalan nampak ular, kita pun berhenti. Ular melitah, dia lari jauh baru kita litah. Kita nampak guna mata. Masya Allah, Allah Ta'ala bagi mata tu kelebihan. Kelebihan Allah Ta'ala bagi bila mana kita ada mata yang melihat. Duduk tengah naik motor, tengok babi melitah, jauh lagi break, takut kena samuk ni. Jauh break, lepas tu tengok babi lari jauh baru kita litah. Sebab kita ada mata. Kelebihan Masya Allah besar. Berbanding dengan orang yang mana mungkinlah setengah orang ni ada yang mana Allah Ta'ala tarik nikmat mata. Dia tidak boleh melihat. Tarik nikmat mata, Allah Ta'ala bagi nikmat lain pula ke dia. Kadang-kadang orang yang tidak boleh melihat ni, hati dia cerah. Hati dia sekali kecek dia ingat, sekali ngaji dia faham. Sebab mata dia tak tengok si. Masya Allah. Tu nikmat yang masa dunia melihat kepada perniagaan ataupun perusahaan dan melepaskan daripada perkara yang menyakiti. Nampak benda nak jatuh atas kepala kita, kita pun elok lari dengan sebab mata kita. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh. Jatuh, takut jatuh, guna mata. Jalan-jalan ada lubang, bahaya ni, lari sikit elok, tak jatuh dari lubang. Jalan-jalan tengok licin sini ni, bersinar nampak latar, orang duk basuh latar, kita pun berhati-hati jalan tak jatuh. Tu. Dan berlanggar yakni berlanggar, bimbang. Jadi kita boleh elok dengan kita gunakan mata kita. Itulah faedah mata yang bangsa dunia. Jadi kalau Allah Ta'ala buat mata ni, dia ada tujuan dia, tiba-tiba kita pergi guna untuk tujuan lain, marah tak Allah Ta'ala supaya kita ginilah. Kita ada anak sekolah, ada anak sekolah, hari-hari kena ingatan ni payah juga dah. Anak ni kalau dia besar dah, boleh buat motor dah, kita pun mikir-mikir ginilah, ayah beli motor. Tujuan apa ayah beli ni? Ayah nak suruh mu pergi sekolah. Pergi sekolah, mudah pergi sekolah, pergi sendiri. Balik pun balik sendiri. Ada kelas tambah, pergi sendiri. Ayah buat kerja lain banyak lagi ni. Tak? Beli motor. Jadi tujuan kita beli motor tu tujuannya apa? Nak suruh dia pergi sekolah, nak suruh ngaji. Ataupun nak suruh buat benda-benda baik yang lain. Nak suruh pergi beli gula, kau pergi beli beras, pergi beli apa-apa. Mudah ada motor. Tiba-tiba anak kita ni, bila mana kita beli motor dia, nyok berlomba. Nyok sobek go tu, sobek go ni. Nyok ejuh bunyi derah, sakit telinga-telinga. Agak-agak kita suka kau kita marah. Kalau kita pergi tepuk belakang dia, tahniah hebat adik. Kita marah tak? Sebab tak kena dengan tujuan. Tujuan kita bukan suruh dia berlomba, nak berlomba kita buat lain. Tak beli motor tu, motor lain. Tak? Tujuan kita nak suruh pergi sekolah, tiba-tiba dia menyalahi tujuan asal. Marahlah kita je. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat mata kepada kita ni, tujuannya untuk kita buat ataupun untuk kita gunakan mata kita untuk faedah akhirat dan juga faedah dunia. Tiba-tiba ada orang ni gunakan mata dia buat maksiat kepada Allah. Lagu mana? Kalau kita marah, Allah Ta'ala pun
terlebih utamalah marah, murka terhadap kita. Waliyazbillah. Sebab tu bila mana kita mengaji kita tak tahu, kita ingat ni tujuan mata kita ni buat apa? Allah Taala buat mata supaya kita melihat kebesaran Allah. Supaya kita gunakan mata kita ni untuk faedah-faedah akhirat dan juga faedah dunia. Kalau kita guna untuk maksiat, maksudnya kita telah melanggar tujuan utama diciptakan mata kita. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, dan bermula mensyukurkan mata itu. Lagu mana kita nak mensyukuri nikmat mata kita ni? Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Memelihara, yakni memelihara daripada mata tu tiap-tiap melihat yang haram. Kita jaga mata kita ni daripada tengok kepada yang haram, tengok kepada aurat, tengok kepada berlawanan jantina. Orang lelaki tengok orang puai tengok orang lelaki. Tu. Tambah-tambah kalau ada syahwat pula. Itu semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu. Seperti contoh lagu mana melihat yang haram tu, seperti melihat perempuan, yakni melihat akan perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Melihat orang puai, yang mana orang puai tu bukan isteri dia, bukan sahaya dia. Sahaya ni maksudnya hamba, bukan hamba dia, dan juga bukan mahram. Tu. Kalau tengok ada urusan tak apa, tengok kerana ada urusan. Dia tengok pula bukan dengan syahwat. Kalau ada urusan dengan syahwat, haram juga. Apa tu kena jaga pandangan. Setengah-setengah orang jaga pandangan ke. Bila mana dia kecek dengan belainan jantina, dia tunduk bawah. Kecek nak depan ni tunduk bawah. Apa tu? Nak jaga hati dia. Nak jaga hati. Tanda dia ni jaga kecek, memang sangat-sangat menjaga penglihatan dia. Tambah-tambah buat kecek dengan kita tu mungkin berpakaian yang kurang sopan. Lagilah kita kena tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, tunduk bawah. Tak tengok dia. Jadi kalau kecek pun tunduk bawah, kalau tak kecek kau tak geli. Tanya kecek, tanya ada urusan ni pun untuk tengok, apatah lagi tanya tak ada urusan. Kalau orang ni kadang-kadang ni, kalau dia tak jaga mata ni, boleh bawa kepada jatuh maruah. Dia tengok orang tina lalu anak muda lah biasa ni, dia tengok duduk parti. Ada sekali tu, pergi kedai makan, kita dah makan ni. Kemudian ada seorang mari, anak muda, orang jatuh duduk depan kita. Kemudian ada tina lalu, dia tengok gini, tengok muju tak teleng tekak. Kena Allah Taala uji masa tu dia tengah tengok tina tu teleng gitu, tak boleh paling sudah. Tak buat motor lah dia ni, buat motor gitu ke dia ni. Tu. Jadi kita tengok dia tu kita malu. Kata Allah, tak gamuk. Agak-agak kena cover lah sikit tau. Orang ni siapa mesti ngapal-pala. Malu kita. Padahal kita tak tengok. Kita tengok dia, tak tengok apa tu. Layaknya kena jagalah, jaga pandangan kita. Dia gini ni, kita ni kadang-kadang kalau bini dah, kita ni kalau kita bini, kita tengok orang lain comel lagi pada bini kita. Apa? Ada. Bini ambo tak apa nak comel. Orang lain comel, ramai comel pada bini kita. Sebab apa tu? Sebab kita tak jaga mata. Mata kita duk tengok benda-benda yang haram, maka terbiasa dah dengan benda yang haram. Bila mana kita tengok kau bini tawa, tak comel awak. Yang kita tunggu dah ngaju kat itu.
Sebab apa tu? Sebab mata kita suka kepada benda haram. Bila mana kita dah terbiasa tengok benda haram, comel orang tino ni, orang tu, orang ni, artis tu, hati ni, maka balik rumah tengok bini, nampak sopa kain buruk gitu ya. Nah, dia tahu ngelak nah. Sebab apa tu? Mata kita ni sentiasa ataupun dah terbiasa dah tengok benda haram. Kalau orang terbiasa tengok benda haram, dia tengok bini dia yakin apa indah. Allah Ta'ala akan hiaskan keindahan di mata dia. Tapi kalau dia suka tengok kepada perempuan ajnabi, dia tengok comel semua. Apa tu? Setan yang menghiaskan matanya. Zuyyina lahumus syaitan. Setan yang hiaskan di mata dia tu kecantikan pada perempuan-perempuan ajnabi yang lain. Sebab tu kita menikah bukan kerana comel semata-mata. Kalau kita tengok ni comel, tengok ni comel sekali, kita pun nikah dengan dia. Lepas menikah dengan dia, kalau kita tak boleh tundukkan pandangan lagi, duk tengok lagi orang lain, kita akan nampak orang lain lagi comel. Tak jadi menikah kahwin ni. Ataupun kalau menikah dah cerah, menikah dengan orang kedua pula. Lepas menikah dengan orang kedua, ada lagi macam comel lagi pada dia. Menikah nah. Kata seorang ustaz, dia kata, kalau kita menikah nak kau comel, kita akan menikah dengan seluruh perempuan atas muka bumi ni. Ngelah kali nikah dengan orang paling comel nombor 1 di atas muka bumi, ngelah kali tengok anjing tu comel lagi pada bini kita. Nak menikah dengan anjing. Nah, ayatnya mata kita ni tak akan pernah puas tengok kepada maksiat. Tak akan pernah puas. Bahkan sebaliknya, orang yang menjaga pandangan, orang yang mana menundukkan pandangan, tidak melihat melainkan kepada yang halal, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia nikmat melihat kepada yang halal. Tengok kepada bini dia comel. Nah, biar orang lain kata tak comel pun, tapi di hati kita ni betul, bukan ngepong. Nah, orang tina ada kita puji ni dia kata ngepong. Nah, tapi dia suka kita puji boleh ngepong pun. Maksudnya di hati kita ni orang lain tak comel belaka, isteri kita tu lah paling comel. Orang nak kata apa, ikut orang lah. Dah kita rasa dia lah paling comel sekali, memadai dah. Tengok ni, tak comel mana. Comel artis ni, bini aku comel lagi. Sebab apa? Sebab kita jaga pandangan kita. Allah Ta'ala akan bantu kita untuk melihat kepada yang halal. Itulah yang terindah di mata kita. InsyaAllah. Lepas tu kadang-kadang orang menikah ni tak, dia menikah, tujuan apa dia menikah? Tujuan nak tundukkan pandangan. Supaya bila mana dia ada isteri, dia hanya melihat kepada isteri dia sahaja. Bila mana dia kahwin, dia kena, dia betul-betul dia kena tekad nak bertaubat. Tak boleh tengok dah. Tak boleh nak ngitang-ngitang, tak boleh dah. Barulah akan tercapai maksud dia boleh menjaga pandangan. Kalau nikah, nak jaga pandangan, lepas nikah duk tengok lagi kepada orang lain, nescaya dia tak akan dapat menjaga pandangan. Maksiat. Orang panggil sudah sebati dah dengan diri dia. Wali'iyazbillah. Tu. Baik. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti melihat akan yang muda beliau. Muda beliau tu lah biasa comelnya. Ada awak tua kak nak comel ke mana ni? Orang tua pun suka tengok muda. Sama-sama muda lagi lah. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Begitu juga orang puan tengok kepada aurat laki-laki. Tu. Nampak pusat, nampak lutut dan sebagainya. Tu kena jaga juga pandangan. Dia gini, dia biasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia pesan kepada orang lelaki, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi orang lelaki tak boleh tengok orang puan. Tanpa nilah, tanpa urusan. Tapi kena ingat molek dalam Quran, Allah Ta'ala kata juga kullil mu'minat. Katakan wahai Muhammad kepada orang mukmin perempuan, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan
pandangan mereka. Cuma Allah Ta'ala tak suruh orang lelaki dulu. Sebab orang lelaki ni dia jenis tak malu banding orang perempuan. Orang perempuan ni dia malu kadang-kadang tak. Dia tengok orang lelaki tu dia tundukkan pandangan. Ada setengah orang perempuan ni dia jaga kalau berselisih dengan orang lelaki dia lari jalan lain. Contoh kita berjalan-jalan lorong ni, tiba-tiba dia nampak ada ikhwah, ada orang lelaki di atas jalan, lalu ikut jalan lain. Kau nak ikut lain, nak berselisih pun malu dah. Nampak? Tu Allah Ta'ala bagi orang panggil sifat malu yang tinggi ada pada mereka. Padahal dia pakai tudung mungkin kata tak pakai tudung, tapi sebab ada sifat malu, nak selisih tu dia lari. Kalau tak ada nak lari sekalipun, dia akan duduk jauh. Selisih tu tak selisih bahu. Tu antara tanda-tanda perempuan yang baik lah tu. Tanda perempuan yang menjaga kehormatan diri dia. Tu. Ni kalau tegur belaka, jumpa kawan ni tegur, habis orang dalam kapur tu saing dia belaka. Orang perempuan dia tidak orang lelaki tak apa nak saing semua orang. Ni dia habis orang saing. Panggil tidak sesuai lah. Tidak sesuai. Orang perempuan ni sifat dia tertutup. Insya-Allah tabarakallah. Maka lazimlah olehmu akan memelihara mata engkau. Maka lazimkan olehmu. Lazimkan yakni wajib. Wajibkan. Lazimkan ai wajibkan olehmu akan memelihara mata engkau. Wajib jaga mata. Bukan jaga mata bubuh aimu bubuh. Apa ni sebelum tidur pakai aimu. Apa ni nak jaga mata? Bukan waktu. Waktu tu nak buat ikut demo lah, tapi buat syarat suruh jaga mata dari tengok perkara yang haram. Tu pun jaga mata. Kerana firman Allah Ta'ala kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kullil mu'minin artinya bersabda olehmu. Kul bersabda olehmu, hai Rasulullah. Ta'ala kata wahai Rasulullah, yaklah katakan bagi sekalian yang beriman, lil mukminin bagi sekalian yang beriman, yaghuddu min absarihim, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Pejamkan mata daripada tengok perkara yang haram. Pejamkan mata ni bukan suruh pejam sungguh, maksudnya tidak melihat kepada perkara yang haram. Dia panggil tundukkan pandangan. Istilah dia tundukkan pandangan. Kalau nampak tu tunduk. Tu bukan nak suruh pejam kalau boleh kita paling ikut lain. Kalau tengok ke depan ni tak comel ni, kita pun paling ikut lain. Ataupun haram ni kita pun boleh main handset. Tu antara cara lah cara nak jaga pandangan. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Maka adalah mereka tu memejam. Ni tidak melihat kepada perkara yang haram. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Suruh supaya memelihara faraj, ini kemaluan. Jaga kemaluan. Ini perkara-perkara yang boleh bawa kepada zina. Kita jaga belakang kalau anak orang muda lah ni macam-macam berwhatsapp, bermesej macam-macam tu bahaya. Mesej kadang-kadang siapa naik seh tak kecek lagi depan dalam mesej tu naik syahwat dah kecek depan pula naik syahwat. Tu Allah Akbar, jaga jaga bahaya. Mula-mula mata bertemu mata, bertetap mata, dari mata turun ke hati. Bila mana turun ke hati, hati sudah tidak dapat menahan lagi. Kemudian terus siapa menyapa,
buat dulu siapa menyapa, tegur menegur dulu. Lepas menyapa terus berjumpa. Lepas kecek gapo jumpa pula buat dating. Selepas berjumpa, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah lagi. Turun bawah kepada maluai pula, waliyazubillah. Lepas tu dia muqaddimah zina tu haram dah. La taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Bukan setakat zina yang haram. Muqaddimah permulaan kepada zina tu pun haram juga. Kalau dah ingin melihat boleh bawa kepada zina, maka haram melihat. Tak boleh tengok mudah-mudah gitu, tak boleh. Nak tengok kena ada cara dia. Kita nak menikah dengan dia, boleh tengok. Nak tengok apa ni? Nak tengok anak pocik. Kita nak menikah dengan dia ni, nak tengok apa mana? Anak pocik tu lah. Pak muda tu. Pocik tak ada anak muda. Tu waktu apa? Naik motor merah semua tu. Bini muda pocik tu. Tak boleh lah bini orang ni. Frah dia. Bini orang punya. Baik, jadi haram melihat, melainkan ada hajat nak kahwin. Syarat kata kalau kita nak kahwin, maka tidak haram dah melihat. Bukan semua-semua masa kita nak tengok tu, masa kita nak tengok setara mana tuai masa tu kena tengok tengok. Bila mana kita tengok, kalau dengan syahwat sekalipun tak jadi berdosa. Walaupun dengan syahwat sekalipun tapi bukan hari-hari lah. Hari kita nak kita tengok tu je masa kita nak tengok tu je. Baik. Nescaya memelihara mereka itu akan segala farash mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia dengan farash. Farah ni merujuk kepada kemaluan, sama ada lelaki atau perempuan dipanggil farah. Farah dalam bahasa Arab ni. Aku bahasa Melayu merujuk kepada orang perempuan saja. Dan ya demikian, yakni memelihara itu lebih baik bagi kamu. Zalika azka lakum, lebih baik bagi kamu. Bahawasanya Allah sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia akan batin semacam dengan zahirnya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang rahsia dan yang tersembunyi. Allah Ta'ala tahu perkara yang batin dalam hati kita, yang kita buat dosa secara tersembunyi, supaya Allah Ta'ala tahu secara terang-terangnya juga. Tak ada lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka. Kita nak susuk pun dia tahu. Bila-bila nak susuk, kelitah nak susuk tu pun dia tahu juga. Tak boleh susuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat dosa secara terang-terangnya kau, buat dosa secara tersembunyi kau, Allah Ta'ala tahu belaka. Buat dosa luar rumah orang nampak, buat dosa dalam bilik, tutup pintu rapat ji. Kemudian duduk sorang dalam bilik buat dosa sorang pun Allah Ta'ala nampak juga. Kita ni kalau contoh tak, kita tahu tempat tu ada CCTV misal dalam bilik kita ni ada CCTV, kita buat ada benda belak-belak. Misal dah nak buat CCTV tu pula orang lain boleh tengok, mak ayah kita duk tengok CCTV tu. Tak buat buka Quran sama. Buka Quran gambar semaya, lepas tu tidur, bangun tidur semaya. Tu je kita buat kita tahu ada CCTV, ada orang duk perhati kita. Sebenarnya hakikat yang sama, bila mana yang perhati kita tu bukannya orang biasa, bukannya makhluk. Allah Ta'ala yang perhati kita. Malaikat duk tengok kita, duk mengawasi kita. Cumanya kita tak nampak dia. Kalau kita nampak CCTV, jurus selalu. Asal duk kekeng, duk berat kekeng. Ada CCTV ni. Lendik selalu duduk. Berubah selalu tiba-tiba. Sebab
dengan CCTV tu, kamera tu, kita rasa ada orang duk perhati kita. Nah. Begitulah CCTV Allah Taala ni ada di segala tempat. Kita pergi mana pun ada berlaku. Nah. Hatta duk alih utas sore tu ada juga duk perhati. Malaikat kiri dan kanan, rakib atik, nah duk perhati kita. Jadi pada ketika tu bila mana kita ingat Allah Taala duk perhati kita, duk tengok kita semua, kita pun mari rasa malu malu, nak buat dosa, malu depan Allah Taala. Lepas tu di akhirat sekali lagi, orang yang berbuat maksiat dia rasa aib, malu, cair muka dia ni. Noyaknya betapa aibnya, betapa malunya di hadapan Allah Taala, cair muka ni sampai bawah. Allahu akbar. Tu. Itu kena jagalah. Moga-moga kita dapat jaga insya-Allah. Terutama ambo sendirilah ambo dua ayat-ayat ni ambo ayat ambo tu. Nombor satu kali ambo ayat ambo sendiri. Supaya ambo ni Allah Taala jaga daripada segala perkara-perkara yang buruk, ada juga maksiat daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga diri daripada maksiat. Baik, habis itu. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Maka Allah Taala membalas akan mereka itu orang-orang yang memelihara, menjaga ni, atasnya, atas memelihara dan menjaga tu. Baik, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dalam ayat ini kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dalam ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan kepada ada apa ni, Allah Taala nak cerita perkara yang azab dan sebagainya. Tu yang menakutkan. Dan adapun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Allah Taala nak jaga adab. Allah Taala nak ajar adab supaya kita ni menundukkan pandangan daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Perkara yang haram kita tengok, kita kena tundukkan pandangan. Orang yang menundukkan pandangan daripada perkara yang haram, nescaya Allah Ta'ala akan indahkan matanya bila mana dia melihat kepada yang halal. Bila mana dia tundukkan pandangan, dia akan dapat nikmat bila mana dia tengok benda yang halal. Sebaliknya, orang yang tidak menundukkan pandangan, dia rasa suka dengan tengok perkara yang haram, maka dia akan rasa tak suka bila dia tengok pada yang halal. Lepas tu kalau orang pesen zina, misalnya maaf kita sebut pesen dia ni masa muda dia berzina, mak ayah tak nak buat dah, ngalah kali suruh menikahlah dia, tapi menikah tu dia masih lagi tak insaf, tak taubat lagi. Dia dah berasa sedap dengan zina, maka kahwin sekalipun dia akan tetap cari wanita yang lain untuk dia berzina walaupun ada isteri dah. Tu bimbang. Sebab itulah paling penting sekali adalah hati yang benar-benar ingin kembali kepada Allah, hati yang bertaubat kembali kepada Allah. Kalau semata-mata kahwin tak ada niat yang ikhlas, betul-betul nak jaga elok diri daripada maksiat, tak jadi juga. Bini ada pak sekalipun cari lagi orang lain untuk berzina. Waliyazbillah. Tu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba Allah dengan berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia dengan kemaluan. Kalau lelaki bini ni tak ada haram dah. Aurat pun tak ada dah. Aurat suami tengok kepada isteri dia seluruh tubuh, tak ada aurat belaka. Tak ada aurat, tak dosa tengok. Tu suami isteri tengok, nak tengok puas. Pas itu bilik nak tengok bini duk perhati gelih. Tengok sehari semalam tengok puas kau tu kan, duk tengok ambo semua ni. Lama dah aku tunggu ni. Ni menikah ni nak tengok siapa buah. Lepas buah kak beres tu bik
Tu. Tak ada masalah. Jadi syarak jaga syarak jaga kita punya panggil keperluan fisiologi. Istilah keperluan tubuh kita ni. Tubuh kita ni berhajat kepada pasangan, berhajat kepada jimuk dan sebagainya. Maka perkara tu dibuka pintu oleh syarak dengan cara kahwin, dengan cara menikah. Tu. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada menjunjung perintah Tuhan, nescaya adalah ia hamba jahat perangai dan patut ia dimurkai dan diseksa. Kalau tak dengar apa ni arahan Allah Taala, Allah Taala suruh tunduk ke pandangan, tak dengar kata, maka dikira jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa. Dan adapun memberitahu, lagu mana tadi Allah Taala suruh buat baik, yang kedua Allah Taala nak memberitahu apa? Maka firman-Nya, bermula demikian memejamkan mata dan memelihara farash itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Zalika azka lahum. Ini memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya nyasaan memejamkan mata dan memelihara farash itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Jaga diri daripada maksiat, jaga mata daripada tengok benda haram, jaga farash, itulah sebab nak bersihkan hati kita, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan, banyak pahala dengan sebab jaga pandangan tadi. Dan adapun menakutkan, ada tahzir nak menakutkan, maka firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang siapa mengerjakan kamu akan perkara akan perkara yang batin tu, seperti mengetahui ia ya Allah akan zahir perkara tu. Ta'ala kata dalam Quran, innallaha khabirun, sesungguhnya Allah maha mengetahui bima yasnaun, terhadap barang yang mereka kerjakan. Maka selagi membalas ia akan dia, maka Allah Ta'ala akan balas. Membalas ia ya Allah akan dia pekerjaan. Allah Ta'ala balas. Buat baik balas baik, buat buruk balas buruk. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia ya Allah dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Kita jaga mata kita ni datang muka bumi semata ya. Ni 60 tahun, 70 tahun, akhirat sekali lagi tengoklah nak tengok gapo pupuah. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah Ta'ala cerita bagaimana indahnya, comelnya bidadari. Putih tak putih bidadari ni nak nampak urat tangan dia. Kita tengok dia tangan dia tu nampak urat. Kalau gelap tak nampak urat. Melainkan tangan orang lelaki timbul urat tu kerja kuat dah. Tapi kalau tak urat tak timbul, masya-Allah. Air liur bidadari ni kalau jatuh di dalam lautan dunia ni, lautan yang masing berubah jadi manis. Tu bidadari. Comel nak indahnya. Sebab tu kalau kita tengok rutin comel, masuk dalam hati kita. Tak comel mana ni dunia. Kalau comel pun semeta. Tua udah juga dia. Tak. Masuk dalam hati kita, tak comel mana ni. Bidadari comel lagi. Lepas pada kita buat gitu tawa terus. Asal comel jadi tak comel dah dia. Kita teringat bidadari comel lagi. Tu cara dia cara dia. Kalau kita tengok comel, pandangan pertama laka. Pandangan pertama tu rezeki. Pandangan kedua tu berdosa. Kita pun tengok tak kelik. Tak tak kelik tu pun dosa juga. Tengok kali pertama lah tu, lepas tu kena tunduk lalu. Sekali lah tu lah buat dosanya. Lepas dia tunduk ke pandangan. Jadi cara kita kalau kita nak
nak suruh ataupun kita nak buai comelnya apa ni makhluk-makhluk yang mana haram kita tengok, kita ingat molek. Kita tengok dia tu comel, pun ingat masalah hati kita, berdari comel lagi. Next next. Maksudnya tak cara dia. Dia tak apa comel juga. Comel tu kadang-kadang ke make up. Tak? Kalau buat make up, ai pahatu. Pahatu pun ada. Comel sungguh dia, tak pakai make up pun comel. Batu ambo apa ni? Masa duduk Mesir dulu kita pesan ke adik-adik ni. Dia kata gini, entar kalau tengok akhwat comel, tengok retina comel, mula-mula sekali ingat dia ni bini orang. Tak sewi kita tengok tu. Tak sewi kita teringat dia, balik rumah tak teringat dah. Oh bini orang, cara apa dia? Bukan bini orang lagi, tak menikah lagi. Ingat, yang nombor 2, kalau bukan bini orang, tu ni orang. Sebab tu ni orang tak tahu dah. Kita pun pergi selidik. Sidik-sidik, bukan tu ni orang, free lagi ni. Yang ketiga, ingat molek. Kalau dia bukan bini orang, bukan tu ni orang. Yang ketiga, ingat mubuh dalam hati, dia tak sik kita. Tawa selalu. Dia tak sik kita kan. Tengok pun tak ingat dah daripada tu. Barulah ilah. Orang muda dia semangat sikit buat gini itu kita besar gitu tu nak suruh ngaji kalau tak besar gitu gak duk main lagu, duk main angah nak menikah mengaji malah nak besar biar mengajilah duk Mesir tu. Habis itu. Baik. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Taklah balas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, kalau buat dengan kejahatan, maka membalas ia ya Allah dengan seksa dan api neraka. Maka taklah balaslah dengan apa yang kita kerjakan. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan yang baik, dapat baik. Kerjakan yang buruk, balas buruk menanti mereka di akhirat. Habis itu. Al-Anfal dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam wa ilmu atam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.